Selamat datang ke Perhimpunan Sekolah Norma Baharu, Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Perlis tahun 2021. Julung-julung kalinya, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menganjurkan perhimpunan secara atas talian serentak bagi semua sekolah rendah di Negeri Perlis. Seiring dengan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara yang tidak membenarkan acara berkumpulan dalam kumpulan yang besar, maka inilah inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bagi memberi laluan kepada pihak jabatan dan guru besar sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis untuk menyampaikan amanat kepada murid-murid yang akan kembali ke sekolah secara bersemuka. Juga sedikit pesanan kepada ibu bapa agar bersedia menerima sebarang perubahan dalam dunia VUCA. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Ishak bin Abu Bakar untuk menyempurnakan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, kami mendatangkan memohon belah ihsan dari-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Segarkanlah minda kami dengan limpahan hikmah-Mu. Suburkanlah jiwa kami dengan rasa ketakwaan. Lapangkanlah dada kami dengan ketenangan, agar dengannya kami mudah menerima, menghayati dan mengamalkan petunjuk-petunjuk agama-Mu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al huzna iza syi'ta sahla. Sesungguhnya Engkau jua Tuhan yang mengetahui betapa dhaifnya diri kami ketika menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan kesabaran yang tinggi dalam meneruskan perjuangan untuk membangunkan potensi individu yang berkualiti. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, kurniakanlah kepada kami ilmu yang mantap, kemahiran berfikir aras tinggi dan kebijaksanaan dalam memimpin organisasi kami serta memiliki hikmah dan tata susila yang tinggi dalam menghadapi kerenah anak-anak didik kami. Permudahkanlah segala urusan kami dan ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, ya Hakim, dengan penuh kerendahan hati kami bermunajat kepadamu. Dengan limpahan kasih sayang-Mu jualah dapat menyatukan hati-hati kami, memantapkan fikrah antara kami dan memimpin kami ke arah jalan yang lurus. Eratkanlah persaudaraan dan silaturahim di kalangan kami dan jauhilah kami dari segala bentuk perbalahan dan perpecahan. Ya Allah, ya Hayyun, ya Qayyum, jadikanlah tahun ini lebih baik dan bermakna bagi kami, anak-anak didik kami, untuk terus berusaha menimba ilmu, meningkatkan potensi diri mereka menjadi insan yang berguna dan cemerlang di dunia dan akhirat. Masukkanlah kami dalam kalangan orang yang bertakwa dan sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, kurniakanlah kekuatan kepada anak-anak pelajar kami agar mereka belajar bersungguh-sungguh tanpa mengenal arti jemu. Dengan ilmu itu, ya Allah, mudah-mudahan mereka mengetahui manakah suruhan dan larangan-Mu. Ya Allah, ya Malikal Mulk, hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah, akhlak dan tingkah laku yang terpuji, serta kekuatan semangat juang yang tinggi dalam melaksanakan tugas kami yang bertunjangkan ajaran agama-Mu. Perbaikilah kehidupan kami di dunia dan segala amalan yang menghasilkan kebaikan untuk melahirkan berinsan yang seimbang bagi meneruskan aspirasi pendidikan dan agenda pembangunan negara. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, Engkaulah Tuhan sekalian alam, Engkaulah penentu perjalanan hidup kami di alam semesta ini. Kami merayu kepadamu, ya Allah, agar Engkau limpahi keamanan, kesihatan, kesejahteraan dan kejayaan kepada anak didik kami, seluruh warga sekolah, dan lindungilah kami dari mara bahaya, bala bencana dan penyakit-penyakit yang berbahaya.
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ishak bin Abu Bakar di atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Felda Mata Air, Cikgu Fazilah binti Othman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam 09 Educators, salam satu haluan sehaluan. Yang berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Perlis Cikgu Naharudin bin Osman, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Felda Mata Air Cikgu Muhammad Rusdi bin Zainuddin, Guru Penolong Kanan HEM Cikgu Zuhairi bin Jaafar, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Cikgu Aniza binti Khalid. Yang dihormati Yang di-Petua PIBG Sekolah Encik Hamizan bin Hamzah serta AJK PIBG Sekolah, Pegawai Perhubungan Sekolah, Inspektor Umar Rashlika Anak Perempuan Boma Nezan dan Sarjan Meja Ahmad Zawawi bin Sudin, para guru-guru dan staf Sekolah Kebangsaan Felda Mata Air, para ibu bapa dan murid-murid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul bersama-sama dalam perhimpunan pagi kali pertama tahun 2021. Apa khabar semua? Apa khabar anak-anak murid cikgu yang sangat-sangat cikgu rindui sepanjang tempoh PKP ini? Buat pengetahuan warga perhimpunan pada hari ini, semua sekolah di bawah kawalan kementerian dibuka dengan mematuhi SOP yang ketat pada 1 hari bulan Mac 2021 yang melibatkan prasekolah tahun 1 dan tahun 2, manakala pada 8 Mac 2021 tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Warga sekolah dan guru-guru serta anak-anak yang dirahmati Allah, kita semua terlibat dalam pemakaian pelitup separuh muka semasa berada dalam kawasan sekolah. Semua sekolah perlu mematuhi arahan pembukaan sekolah yang telah ditetapkan dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0. Hadirin yang dirahmati Allah serta anak-anak cikgu yang cikgu sayangi sekalian, antara isi kandungan garis panduan pengurusan pengoperasian sekolah antaranya guru dan murid diwajibkan memakai pelitup separuh muka sepanjang waktu persekolahan. Di sini cikgu nak ingatkan lagi sekali kepada ibu bapa dan penjaga murid tahun 1 tidak dibenarkan masuk dalam kawasan sekolah. Ibu bapa penjaga murid prasekolah dibenarkan menghantar anak-anak jagaan tuan-tuan dan puan-puan ke pintu pagar prasekolah, iaitu pintu masuk bilik darjah setiap hari. Seterusnya, sekolah tidak dibenarkan melaksanakan perhimpunan taklimat pada hari pertama persekolahan 1 hari bulan Mac 2021 dan 8 hari bulan Mac tahun 2021. Sebarang perhimpunan dan taklimat selepas tarikh-tarikh tersebut mesti mematuhi penjarakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam SOP yang ketat. SOP di kantin masih dikekalkan. Murid-murid dan juga guru-guru tidak dibenarkan makan di kantin. Penjualan makanan adalah secara berbungkus. Dapatlah anak-anak sekalian nampak pakcik kantin yang telah mendaftar anak-anak yang untuk siapa yang nak membeli makanan di meja hadapan setiap pagi, ya.
Sekolah perlu berkaitan penyuraian balik dari sekolah. Pihak sekolah berharap kepada ibu bapa, PIBK, PIBG dan sebagainya untuk memastikan bagaimana membantu saya sebagai pentadbir sekolah ini, bagaimana membantu pihak sekolah supaya dapat menyuraikan anak-anak kita secara teratur supaya tidak ramai murid yang berkumpul di luar pagar sekolah. Pelibatan PIBK community amatlah sekolah alu-alukan. Diharapkan para ibu bapa dan penjaga semua murid tidak perlu risau untuk menghantar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah kami. Kami telah melaksanakan penyediaan yang telah ditetapkan dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu. Terima kasih kepada semua pentadbir dan staf sekolah saya dan serta PIBG yang membantu pihak sekolah berkenaan kesiapsiagaan sekolah dalam menguruskan keselamatan murid di sekolah. Sekiranya ibu bapa masih tidak mahu menghantar anak-anak mereka ke sekolah, surat doktor atau surat lain yang berkaitan perlu diserahkan bagi mengesahkan ketidakhadiran murid ke sekolah. Pengurusan yang mesti dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi mematuhi SOP dilaksanakan dalam kawasan sekolah meliputi pengurusan kehadiran murid, wajib memakai pelitup separuh muka, mengambil bacaan suhu, sanitasi tangan, pergerakan murid sahala, penjarakan sosial. Manakala murid-murid pada waktu rehat, ibu bapa jangan risau sebab cikgu-cikgu telah pun memberi penerangan semasa mengambil makanan, bersihkan bekas, cuci tangan, sanitasi laluan sehala. Pengurusan murid pada waktu kelas, pembersihan meja, kawalan giliran keluar kelas, laluan sehala, penjarakan fizikal. Untuk pengetahuan semua pada hari ini, sukalah saya nak memberitahu modul kita semasa murid berada di pintu pagar sekolah, kita gunakan modul 2 iaitu laluan terarah sehala. Manakala pengawalan murid di pintu pagar perlu dilakukan oleh sekolah menunggu ibu bapa, menunggu menaiki kenderaan sendiri, jalan kaki. Jadi cikgu nak bagi tahulah kepada anak-anak cikgu sehari ini, sekiranya ibu bapa lambat sedikit mengambil anak-anak, tolonglah jangan menangis, tolonglah jangan menjerit-jerit. Tunggu di pondok jaga, tunggu di tempat yang tidak panas, tunggu di bahagian koridor sekolah yang telah disediakan. Boleh? Terima kasih. Okey. Item kesiapsiagaan sekolah rendah mematuhi kepatuhan pencarakan sosial di sekolah, melaksanakan penyarakan sosial di bilik darjah, melaksanakan penyarakan sosial di bilik guru, melaksanakan penyarakan sosial di kantin, melaksanakan penyarakan sosial di tandas, melaksanakan sosial di lain-lain kawasan di persekitaran sekolah kita yang begitu indah sekarang, ya. Okey. Seterusnya, sebelum cikgu nak undur diri, terima kasih kepada pegawai JPN, pegawai perhubungan sekolah dan PIBG yang datang pada 1 Mac yang lalu, yang mana kita sama-sama tahniah diucapkan kepada anak-anak cikgu kerana kamu datang awal. Ya, kamu datang awal dan peratus kehadiran kamu sepanjang kini adalah melebihi KPI yang telah ditetapkan. Kita sekolah kita mencapai 98.4%. Jadi yang mana yang tidak datang itu pihak pentadbir akan cuba
mencari, mengenal pasti kenapa anak-anak cikgu tak datang. 3 orang lagi masih tak datang tahap prasekolah tahun 1, tahun 2. Kenapa? Apakah masalah anak-anak tersayang cikgu? Jadi kita akan bersama-sama dengan guru pentadbir dan guru-guru lain, kita akan sama mengenal pasti tersebut dengan bantuan ibu bapa, ya. Dan juga PIBG diharapkan dapat memberi sokongan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Semestinya lah dah usaha perlu dilakukan supaya PIBG sekolah menyokong Kementerian Pendidikan Malaysia atau sekurang-kurangnya bersifat neutral dan sentiasa memberi komen yang positif terhadap dasar-dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerjasama antara PIBG, sekolah-sekolah dan kementerian adalah amat diharapkan supaya wujud komunikasi dua hala. Tahniah diucapkan kepada PIBG Sekolah Kebangsaan Fedah Mata Air selama ini telah memberikan kerjasama yang padu kepada pihak pengurusan Sekolah Kebangsaan Fedah Mata Air. Kepada anak-anak murid yang tersayang, diharap gembira hadir ke sekolah dapat belajar bersama-sama secara bersemuka dengan guru-guru, dapat berjumpa dengan kawan-kawan, belajar dan bermain bersama-sama. Namun, kita kena jaga kita, jaga kawan-kawan kita, jaga cikgu-cikgu kita, jaga warga sekolah kita, iaitu dengan yang paling mudah, penjarakan sosial 1 meter, pakai pelitup muka, basuh tangan atau guna hand sanitizer yang telah disediakan, dan juga tidak bermain-main dengan secara dekat dengan kawan-kawannya. Jadi selamat belajar, selamat menuju kecemerlangan, selaras dengan misi sekolah kita. Kita akan cemerlang dalam semua bidang, dalam bidang akademik, co-curriculum dan saksiah. Dan juga moto sekolah kita, tabah berusaha menuju kecemerlangan. Sebelum berakhir, maaf dari saya sebagai pentadbir sekolah ini. Terima kasih kepada para pentadbir saya, guru-guru, PIBG, PIBK serta anak-anak, juga ibu bapa yang mengikuti perhimpunan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam #09educators. Yang berusaha, Tuan Pengarah Pendidikan Perlis, Cikgu Naharudin bin Osman. Yang berusaha penolong kanan pentadbiran, Puan Salmi binti Ismail. Penolong kanan Haiwan Murid, Cikgu Muhammad Faizi bin Suib. Penolong kanan co-curriculum, Cikgu Aida binti Ahmad. Guru-guru Sekolah Kebangsaan Bawah Mali, AJK PIBG Sekolah Kebangsaan Bawah Mali, seterusnya anak-anak yang cikgu kasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah, sesi persekolahan untuk 2021 akan bermula pada 8 Mac ini untuk semua tahap persekolahan daripada prasekolah tahun 1 hingga tahun 6. Tahniah kepada anak-anak yang telah bersedia untuk meneruskan pembelajaran di sekolah. Saya sebagai guru besar Sekolah Kebangsaan Bawah Mali, Cikgu Mariati binti Ibrahim, ingin memaklumkan kepada semua ibu bapa dan waris bagi menyebarkan SOP yang terpaksa kita ambil untuk sesi persekolahan 2021. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa peraturan ataupun pematuhan SOP yang perlu tuan-puan ketahui ataupun disebarkan kepada semua sebelum sesi persekolahan bermula pada 8 hari bulan Mac ini sepenuhnya. Okey, yang pertama, cikgu harap ibu bapa dapat memastikan anak-anak didik
ataupun anak-anak tuan-puan berada dalam keadaan sihat untuk memulakan kelas, tidak mengalami gejala seperti sesama, batuk, demam, sakit tekak ataupun lemah tubuh badan. Sekiranya anak-anak ada simptom berkenaan, diharapkan tuan-puan tidak menghantarnya ke sekolah dan terus mendapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan. Yang kedua, sila pastikan anak-anak yang dihantar ke sekolah memakai pelitup muka ataupun face mask ataupun pelitup separuh muka. Anak-anak perlu memakai pelitup separuh muka sepanjang sesi persekolahan bermula. Diharapkan pemakaian pelitup muka ini adalah dipakai dengan betul. Seterusnya, anak-anak akan disaring suhu di pintu pagar B semasa tuan-puan menghantar anak-anak tuan ke sekolah. Saringan suhu dilakukan di pintu pagar B sekolah. Pintu pagar B sekolah. Jadi, setiap pergerakan ke sekolah, Sekolah Kebangsaan Bom Ali mengambil pendekatan untuk menggunakan modul 1, iaitu perjalanan masuk di pintu B secara sehala, dan murid-murid menunggu di pintu B untuk urusan saringan, mengambil suhu dan sebagainya. Jadi, waris hendaklah menghantar murid-murid ataupun anak-anak di pintu B sahaja. Waris tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Hanya anak-anak sahaja yang dibenarkan masuk ke kawasan sekolah dengan memakai pelitup separuh muka di laluan pintu B. Dan di laluan tersebut, kita telah sediakan dengan tanda anak panah yang berwarna merah untuk laluan sehala ke kelas masing-masing. Jadi, di pintu B juga kita sediakan termometer standing, iaitu termometer yang berdiri untuk diambil suhu badan oleh guru-guru yang bertugas. Guru-guru yang bertugas, dan juga kita ada guru-guru penyayang di pintu B tersebut. Sekiranya suhu badan anak-anak tuan-puan melebihi 37.5 darjah Celsius, anak-anak tuan perlulah dibawa balik ke rumah ataupun mendapatkan rawatan. Kita menyediakan bilik isolasi sekiranya perlu untuk anak-anak yang mencapai suhu yang tidak sepatutnya berada di kawasan sekolah. Kebenaran kepada waris prasekolah sahaja yang boleh menghantar anak-anak sehingga pintu pagar kelas prasekolah. Tetapi ibu bapa tersebut terpaksa mematuhi SOP yang kita telah tetapkan, iaitu sekiranya ibu bapa ingin masuk ke kawasan sekolah untuk menghantar anak-anak prasekolah tersebut, mereka mestilah mematuhi SOP dengan mengambil suhu di pintu pagar utama. Seterusnya, anak-anak dihantar ke kelas ataupun di pintu pagar prasekolah tersebut. Selepas itu, anak-anak yang telah mengambil saringan suhu badan terpaksa seterusnya anak-anak yang mengambil saringan suhu badan akan perlu mencuci tangan menggunakan sanitizer ataupun air dan sabun yang telah kita sediakan.
Sabun, air ataupun sanitizer disediakan di beberapa tempat. Pertama, kita sediakan di pintu pagar utama. Pintu pagar yang kedua iaitu pintu B di hadapan pintu pagar prasekolah, di laluan naik ke bangunan 3 tingkat blok A, dan juga laluan ke kantin. Jadi anak-anak dimestikan sentiasa mencuci tangan menggunakan air, sabun dan hand sanitizer sekiranya perlu untuk menjaga kebersihan ataupun keselamatan anak-anak tersebut. Untuk anak-anak ke kelas, kita telah menyediakan pencuci tangan dan hand sanitizer di setiap kelas. Guru-guru sedia menanti di situ di setiap kelas pada waktu pagi, dan kami pihak sekolah akan menyebarkan berkenaan dengan kebersihan kepada anak-anak ini, akan mengingati anak-anak ini untuk menjaga kebersihan pada waktu pagi, seawal pagi, waktu rehat dan semasa PDP berlangsung. Untuk masa rehat anak-anak pula, iaitu makan minum anak-anak pada waktu rehat, pihak kantin diberi kebenaran untuk menyediakan makanan berbungkus yang akan dihantar ke kelas anak-anak tuan. Maka tidak ada masalah lah untuk anak-anak ini bergerak ke kantin ataupun menunggu makanan dan minuman. Sebab pekerja kantin akan menghantar makanan berbungkus mengikut order ataupun mengikut jumlah yang mengikut jumlah yang perlu, mengikut jumlah yang telah dikumpul oleh guru kelas tersebut pada awal pagi. Sekiranya tuan-puan hendak berada di sekolah ataupun hadir ke sekolah untuk sebarang urusan, sekiranya perlu, tuan-puan juga mesti mematuhi SOP, iaitu melalui pondok pengawal, mengambil saringan suhu dan seterusnya memaklum urusan tuan-puan kepada pengawal keselamatan tersebut. Dan jika perlu, tuan-puan juga bolehlah menghubungi guru ataupun pentadbir untuk melaksanakan apa-apa urusan dengan pihak sekolah, seperti melalui saluran WhatsApp dan sebagainya lah. Contohnya, jika tuan-puan menghadapi masalah untuk mengambil anak yang tidak sihat, seperti yang dihubungi oleh pihak sekolah, tuan-puan bolehlah terus menghubungi kami, para pentadbir dan juga guru kelas untuk memaklumkan perkara tersebut. Sebab bila dalam situasi begini, hubungan antara guru, murid, pentadbir amatlah penting bagi melaksanakan ataupun melincingkan program kami di sekolah. Diharap ibu bapa dapat membantu kami melaksanakan SOP ini dengan sebaiknya. Seterusnya, iaitu pada waktu balik ataupun pulang daripada sekolah, seperti yang dimaklumkan dalam jadual yang telah kita edarkan dalam grup WhatsApp dan secara individu kepada anak-anak, tuan-puan bolehlah rujuk jadual-jadual tersebut waktu balik ataupun waktu pulang anak-anak tuan, di mana tuan-puan perlu berada di pagar sekolah mengikut jadual yang ditetapkan. Diharap tiada kelewatan untuk mengambil anak-anak tuan-puan. Jangan biarkan anak-anak itu menunggu lama.
dan anak-anak tersebut kita tidak membenarkan anak-anak tersebut berada di luar pagar sekolah. Semua menunggu di dalam kawasan pagar sekolah di tempat yang telah kita sediakan, iaitu di laluan pintu B. Jadi pergerakan murid adalah mengikut waktu dan SOP yang kita telah tetapkan juga. Diharapkan dengan penjelasan berkaitan dengan SOP pembukaan sekolah norma baru ini, para ibu bapa dan waris tidak perlu risau untuk mengantar anak-anak ke sekolah kebangsaan Buah Mali. InsyaAllah sama-sama kita tangani gejala COVID-19 ini dengan mematuhi SOP. Kita jaga kita patuhi SOP. Semoga sejahtera di SK Buah Mali. Selamat kembali ke sekolah kebangsaan Buah Mali. Terus cemerlang. Sekian. Wassalamualaikum. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Semoga nasihat, teguran, amanat ini dapat kita jadikan panduan untuk merealisasikan kecemerlangan pendidikan norma baharu tahun 2021. Kini, tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan yang amat berharga dari Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, Cikgu Naharuddin bin Osman. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua guru besar, sekolah rendah di Negeri Perlis, kepada penolong kanan, guru-guru sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis, kepada ibu bapa yang juga mengikuti online ini, dan yang tidak saya lupakan kepada anak-anak sekolah rendah yang saya sayangi. Salam #09educators. Jadi tuan-tuan dan puan serta anak-anak, tajuk ucapan saya untuk perhimpunan rasmi Sekolah Rendah Negeri Perlis ini adalah The Power of Transforming Life, ataupun kuasa untuk mengubah kehidupan. Di manakah kuasa untuk mengubah kehidupan ini? Sebenarnya ada di kalangan guru-guru, di kalangan anak-anak maupun di kalangan ibu bapa yang bersama-sama saya pada hari ini. Sebab kita semua adalah istimewa kepada sekolah kita. Kita semua adalah mustahak kepada sekolah kita. Diperlukan oleh sekolah kita. Kita adalah insan-insan istimewa yang akan membawa masa depan yang cerah kepada sekolah kita. Kita adalah insan-insan yang kuat, yang disayangi dan menyayangi. Kita adalah mereka-mereka yang baik hati dan kita semua perlu bekerja keras untuk membawa kejayaan kepada sekolah kita, dan kita semua layak mendapat kejayaan itu jika kita mengamalkan semua ciri-ciri yang saya telah letakkan di hadapan ini. Okey, seterusnya saya pada suatu ketika dulu pernah membaca sebuah buku, Why Do I Need a Teacher When I Have Got Google. Jadi ini adalah cabaran saya kepada cikgu-cikgu. Bagaimana kita sekarang ini berada di dalam dunia VUCA. Anak-anak juga kita berada dalam dunia VUCA. Dan ibu bapa juga kita berada dalam dunia VUCA. Untuk anak-anak, mungkin pada pukul 8 jadualnya lain. Pada pukul 10 telah berubah jadualnya, dan pada pukul 12 telah juga berubah jadualnya. Kepada cikgu-cikgu, kita perlu mengubah cara pengajaran kita. Kalau dulu kita mengajar secara bersemuka sahaja, tetapi kini kita perlu mengajar secara online. PDPC ataupun dipanggil PDPR ini ataupun PDPC online. Kepada ibu bapa, dahulu mungkin kita boleh menyerahkan untuk mengajar ini kepada guru-guru, tetapi sekarang dengan online ini kita juga perlu mengambil peranan tersebut. Mengambil peranan tersebut. Jadi itulah dunia VUCA yang memerlukan kita untuk berubah dalam segenap aspek penghidupan kita. Okey, jadi untuk tujuan itu, anak-anak dan tuan-tuan yang saya sayangi, kami di GPM Perlis telah menghasilkan #09educators. Yang membawa maksud ini adalah sebagai guideline
ya kepada anak-anak, kepada guru-guru, kepada ibu bapa untuk berubah, untuk transform. Dan ada juga kita letakkan keperluan-keperluan kemahiran yang diperlukan, iaitu sebagai yang kita katakan 6 kemahiran utama untuk menjadikan bukan sahaja pelajar ini pelajar kalis masa depan, tetapi guru-guru juga perlu menjadi guru kalis masa hadapan, termasuk juga ibu bapa juga harus kalis masa hadapan. Dan di sebelah kanan ini adalah hashtag 09 Leadership Domains, ya, yang saya buat ada 16 domain kesemuanya untuk guru-guru, kerana guru-guru ini adalah pemimpin instruksional. Dan bila saya katakan peranan ibu bapa juga harus menjadi sebahagian daripada pemimpin instruksional tersebut untuk membantu guru-guru kita bagi anak-anak ini menghadapi PDPR ataupun PDPC di sekolah ini. Okey, dan seterusnya inilah yang saya selalu katakan. Di sekolah ramai pelajar yang datang untuk belajar, tetapi ada juga sebahagiannya yang datang untuk disayangi. Jadi kita merujuk kepada Maslow hierarchy needs ini, ya, bagaimana kita katakan, ya, anak-anak ini mereka ada keperluan yang mereka inginkan. Ada sebahagiannya telah berjaya ibu bapa penuhi. Mereka inilah golongan yang sangat bernasib baik kerana mereka hadir ke sekolah, telah bersedia dari segi fizikal dan mentalnya untuk belajar. Tetapi ada sebahagian yang masih kekurangan aspek-aspek tersebut dan mereka ini datang ke sekolah untuk disayangi. Jadi saya mengharapkan anak-anak, jika ada rakan-rakan kita yang agak kurang bernasib baik, bantulah mereka, berkawanlah dengan mereka, okey, dan berkongsilah apa-apa jua pun dengan mereka. Kepada guru-guru, janganlah dibiarkan pelajar-pelajar ini tanpa diberikan perhatian. Berikanlah perhatian kepada mereka, mungkin lebih sedikit daripada anak-anak kita yang telah mendapat keperluan ini di rumah. Dan kepada PIBKS, saya memohon, ya, supaya tuan-tuan dan puan-puan mengenal pasti anak-anak yang ada di sekolah ini dan membantu mereka. Kerana mereka ini selalunya menjadi golongan yang tertinggal dan apabila mereka gagal dipenuhkan aspek kasih sayang itu, mereka ini akan memberontak dan melakukan perkara-perkara negatif di sekolah. Okey, jadi melihat kepada iceberg ini adalah potensi anak-anak kita. Jadi kita mengharapkan potensi yang ada di sekolah ini berjaya dijelmakan, bukan hanya sekadar sedikit sahaja, tetapi apa yang kita hendak laksanakan adalah melonjakkan potensi anak-anak yang ada di hadapan kita ini. Dan itu bukanlah menjadi tugas para guru semata-mata, tapi kita mengharapkan juga ibu bapa juga membantu kita, ya, untuk melonjakkan potensi yang kita tidak nampak ini. Sebab di sekolah adalah pusat ataupun tempat yang terbaik untuk kita melonjakkan ataupun menggilap potensi anak-anak kita ini. Dan dengan itu kita mengharapkan apa-apa saja aktiviti ianya akan dapat dijalankan secara menyeluruh, bukan sahaja kepada golongan-golongan yang tertentu, khususnya kepada golongan 15% di belakang normal curve yang selalunya ada di sekolah itu. Jadi di sini saya menyeru supaya pihak sekolah, ibu bapa serta anak-anak yang saya sayangi, yang mungkin berada di tahap 2, sayangilah adik-adik kita yang berada di tahap 1. Guru-guru, sayangilah apa yang kita katakan anak-anak kita ni daripada golongan yang kurang berkemampuan ini. Dan ibu bapa juga, saya mohon hayatilah konsep kasih sayang itu, bukan sahaja untuk anak-anak kita, tetapi juga anak-anak yang kita katakan kurang bernasib baik ini. Okey, dan ini adalah salah satu contoh, ya, bagaimana yang saya katakan dalam kita nak membantu golongan yang kita katakan agak tertinggal ini, kita perlu ada strategi, dan antaranya adalah modul PFCL yang menggunakan modul Perlis Centric yang akan saya perkenalkan kepada semua sekolah rendah bagi memastikan tidak ada pelajar yang tertinggal, tidak boleh membaca,
tidak boleh menulis, tidak boleh mengira ataupun tidak boleh menyebut perkataan-perkataan yang ringkas dalam bahasa Inggeris dengan betul. Jadi inilah target saya supaya semua sekolah rendah berkonsepkan kolaborasi antara guru, ibu bapa dan juga rakan sejawat untuk membantu anak-anak kita yang masih tidak dapat menguasai kemahiran asas ini. Okey, dan akhir sekali, kita sebagai ahli #09educators ini sangat mengharapkan kita dapat membangunkan guru kerana guru ini akan dapat membangunkan murid. Kita berharap guru akan mengajar dengan betul kerana apabila guru mengajar dengan betul, maka anak murid akan belajar dengan baik, akan lebih memahami apa yang diajar oleh guru. Dan secara jangka panjangnya, kita akan menghasilkan manusia ataupun modal insan yang lebih baik. Jadi apabila kita menghasilkan modal insan yang lebih baik, maka terhasillah better people for better place. Jadi itulah harapan branding #09educators ini kepada semua sekolah-sekolah di negeri Perlis, merangkumi gurunya, merangkumi ibu bapanya dan juga merangkumi anak-anak yang saya sayangi sekalian. Akhir kata, mungkinlah dalam dunia buka ini tanggungjawab kita makin bertambah berat. Senarai kita mungkin bertambah panjang. Beratnya bahu kita memikul tanggungjawab ini mungkin bertambah berat. Tetapi saya percaya sekiranya kita melakukannya dengan ikhlas, anak-anak, sekiranya anak-anak belajar dengan ikhlas, insya-Allah kejayaan akan menjadi sebagai puncak kepada kecemerlangan anak-anak. Dan kepada guru-guru dan ibu bapa, anak-anak ini memerlukan sokongan kita. Jadi saya dengan ini mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak yang akan kembali ke sekolah pada 8 hari bulan ini. Kepada anak-anak prasekolah dan juga darjah 1, bergembiralah di sekolah kerana sekolah adalah sebuah tempat yang sepatutnya sangat menggembirakan kita untuk hadir. Sekian daripada saya, Cikgu Naha, #09educators. Semoga negeri Perlis ini akan beroleh kejayaan yang gemilang di masa-masa yang akan datang dengan kerjasama semua. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menzahirkan ucapan terima kasih di atas mutiara kata pemanis bicara yang telah Tuan sampaikan. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian itu tadi, maka berakhirlah Perhimpunan Sekolah Norma Baharu Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Perlis tahun 2021. Inilah yang dikatakan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.